Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Saya mendoakan agar semua para pelajar berada dalam keadaan sihat dan juga bersedia untuk kita menghabiskan beberapa topik, insya-Allah. Berbaki lagi beberapa topik, dan hari ini kita akan meneruskan bab yang ke-11, iaitu kaedah asas fiqh, yang mana sebelum ni kita telah pun mempelajari tentang maqasid syariah, yang mana dalam maqasid syariah tersebut membincangkan tentang 5 objektif utama maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. So untuk hari ini kita akan melihat kaedah-kaedah asas fiqh, okey, yang mana dia mempunyai kaitan yang jelas berkaitan dengan maqasid syariah. Semua kaedah-kaedah ini dia membawa kepada untuk mencapai objektif syariah yang 5 tersebut. Okey. So kaedah-kaedah asas fiqh ini dikeluarkan adalah berkait rapat untuk memastikan kita mencapai objektif syariah yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik. So para pelajar sekalian, setelah kamu mempelajari tajuk ini, kamu akan dapat memahami kaedah-kaedah asas fiqh dan kepentingannya. Yang mana dalam kaedah-kaedah ini tidaklah kita mendetailkan ke semua kaedah asas fiqh itu. Kita hanya mengambil beberapa kaedah asas fiqh atas tujuan untuk memberi faham dan juga atas tujuan untuk memberitahu bahawa itulah kaedah-kaedah asas fiqh yang mana sentiasa diguna pakai oleh semua orang-orang ataupun mereka yang berada di dalam bidang agama ini. Okey. Dan mereka yang mempelajari tentang ilmu fiqh dan usul fiqh, maka mereka akan mempelajari apa yang kamu pelajari pada hari ini, insya-Allah. Dan yang kedua, kamu akan dapat memahami bagaimana kaedah penetapan hukum melalui kaedah asas fiqh yang akan kita bincangkan sebentar lagi, ya. Dan seterusnya, kamu dapat mengaplikasikan kaedah asas fiqh dalam mendepani atau menangani isu contemporary sains dan teknologi kini lah. Baik. So, kita tengok itu sedikit berkenaan dengan hasil pembelajaran. Okey. Dan secara umumnya, sebelum saya nak bincang tentang faedah ni, kaedah asas fiqh ni untuk makluman para pelajar yang saya kasih sekalian, dia merupakan rangkuman prinsip yang diperakui oleh syarak. Okey. Di dalam satu kaedah itu terangkum, dalam kaedah asas fiqh itu, dia terangkum beberapa perkara yang menjawab persoalan-persoalan yang timbul, dan juga dia diperakui oleh syarak lah, dan ia dibangunkan oleh para ulama untuk memudahkan proses dalam merujuk sesuatu masalah fiqh, merujuk kepada prinsip syarak. Jadi untuk makluman para pelajar sekalian, para ulama bangunkan kaedah asas fiqh ini untuk kita mudah menjadikan dia sebagai rujukan. Okey. So kalau kita nak kena buka kitab, kita nak kena cari dalil, kita nak kena cari nas, mungkin bagi orang awam dia sukar sedikitlah. Sebab apa? Dia melibatkan penguasaan bahasa Arab. Dia melibatkan penguasaan tafsir. Dia melibatkan penguasaan ilmu hadis. Okey. So para ulama fiqh dalam bab ini mereka telah meringkaskan dengan mewujudkan kaedah-kaedah asas fiqh ini terhasil daripada rangkuman
semua dalil-dalil yang mana menjadi sandaran kepada sesuatu perkara. Okey? Baik. Dan dia tidak dianggap sebagai dalil syarak yang mana akan menentukan hukum sebenarnya. Tetapi dia adalah satu rumusan perundangan. Yang mana rumusan perundangan yang teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. Okey. So dia adalah rumusan perundangan yang teliti lah. Macam saya katakan tadi, rangkuman apa semua tu, dia jadi dirumuskan perundangan yang teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. Dan tujuan dia adalah untuk memudahkan kita ni untuk mengingati dan juga meneliti serta untuk menguasai hukum hakam fiqh. Okey. So itu sedikit pengenalan tentang kaedah fiqh ini, ya. Jadi banyaklah. Kalau dulu masa semester 1 saya tak pasti kamu masih ingat ataupun tidak, Ada juga tentang kaedah asas fiqh yang menyebut tentang sadduz zara'i', menutup lubang-lubang kemudaratan. Okey, itu adalah satu kaedah asas fiqh yang dibangunkan juga, berdasarkan dalil Quranul Karim yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Okey. Baik. So, apa faedah kita mempelajari kaedah fiqh ni sebenarnya? Para pelajar sekalian. Okey, kalau kita tengok dalam slide yang dipaparkan kepada kamu itu, dia bertujuan untuk membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan juga baik. Fiqh ini maksudnya apa sebenarnya? Kita refresh sikit. Fiqh ini maksudnya mendalami. Okey. Mendalami. Okey. Allahumma faqihna fid din. Kan ada satu doa tu. Ya Allah, faqihna fid din. Berilah kami dapat menguasai, mendalami ilmu agama. Okey. So, fiqh ini di satu benda yang penelitian yang mendalam sebenarnya. Okey. Dia adalah satu penguasaan yang memahirkan kita. Okey. So sebab tu dia ada fiqh yang pelbagai. Okey. Contohnya fiqh jenayah. Fiqh jenayah ni maknanya hukum hakam, aspek tentang jenayah. So kita kuasai, kita pelajari. Itu fiqh jenayah. Fiqh taharah, fiqh ibadat, fiqh aulawiyat. Okey, fiqh keutamaan lah maksudnya. Fiqh kemasyarakatan. Fiqh mu'allaf. Dia ada macam-macam. Okey, jadi dinamakan fiqh sebab apa? Bila kita mempelajari fiqh tentang mu'allaf, kita pelajari dia punya definisi mu'allaf itu apa, definisi ataupun bagaimana kaedah kita bermuamalah ataupun berkomunikasi ataupun berhubungan bersama dengan mu'allaf. Okey. So itu maksud fiqh. Okey. So dalam fiqh yang kita nak belajar ni, kaedah fiqh ni, so bagaimana sesuatu hukum itu dikeluarkan oleh para ulama. So mereka menggunakan kaedah-kaedah yang akan kita sentuh sebentar lagi. Okey. So bila kita belajar ni, dia sebenarnya membentuk kemahiran fiqh kita, okey, agar menjadi kuat dan juga baik. Okey, so taklah bermudah-mudah kita nak kena letak satu hukum tu tiba-tiba terus haram. Bila orang tanya kenapa haram? Entah, aku dengar-dengar lah. Kan? Jadi kita nak tahu juga kenapa benda tu jadi haram, kenapa benda tu jadi harus, kenapa benda tu jadi makruh, contohnya lah kan. Okey, dan dia juga membantu untuk meneroka pelbagai isu semasa fiqh. Macam yang lepas lah, kan, yang mana kita belajar tentang sains dan teknologi alam sekitar, bioteknologi. Okey. Dan dalam semua isu-isu tersebut, semua itu dia melihat kepada kaedah asas fiqh sebenarnya. Okey. So macam kita dah bincang pada pertemuan yang lepas tentang rawatan masalah infertility kan. So infertility berkenaan dengan apa persoalan, adakah mendapatkan rawatan infertility ini berada pada tahap daruriyat ataupun hajiat. So dalam bab ni para ulama berbahas. Okey.
So ini kita dah bincang lah pada pertemuan yang lepas kan. Baik, seterusnya faedah yang kedua adalah kaedah fiqh ini dia menghimpunkan masalah-masalah fiqh yang banyak lah dan pelbagai. So masalah fiqh ni banyak macam-macam hari ni kan. Banyaklah persoalan-persoalan terkini yang dikeluarkan tentang isu plastik surgery sebagai contoh hari ni yang memang menjadi satu kebiasaan dilakukan oleh ramai masyarakat kan. Baik, dan semua masalah yang banyak ni, yang berselerak ni, okey, dia dirangkumkan ke dalam satu kaedah yang ringkas dan juga padat. Nanti kita akan tengok kaedah-kaedah yang ringkas dan padat itu. Dan faedah berikutnya yang ketiga, memudahkan untuk kita mengetahui hukum cabang fiqh. Okey, fiqh ni dia banyak kan, macam saya kata tadilah. Kan fiqh kemasyarakatan, fiqh ibadat, fiqh taharah, fiqh penyucian ataupun kebersihan. Okey, fiqh nikah, fiqh perkahwinan. Okey, dia banyak kerana penguasaan terhadap semua masalah fiqh yang banyak adalah agak sukar. Okey. So cabang fiqh yang banyak kerana penguasaan terhadap semua masalah fiqh yang banyak adalah agak sukar. So kalau kita nak kena buka kitab sesuatu, nak kena check ini masuk dalam bab mana, ini masuk dalam bab mana, dia adalah satu perkara yang agak sukar. Melainkan orang yang berada dalam bidang tersebut ataupun berkeahlian dalam bidang tersebut. Okey. So untuk makluman kamu para pelajar sekalian, dalam bidang agama ni, dia bukanlah semua para ustaz termasuk saya sendiri menguasai semua bidang. Okey. Contohnya saya punya pengkhususan semasa first degree adalah dalam bidang Quran dan juga sunnah ataupun orang panggil usuluddin lah. Dalam bab Quran dan sunnah ni, dia tidak belajar ilmu syariah, secara khusus. Contohnya tentang ijtihad, fatwa dan sebagainya. Tetapi disiplin asas itu kami pelajari. Kami belajar syariah secara umum. Dan kami tidaklah khusus dalam bab itu. Sama juga macam para pelajar sekalian. Nanti kamu semester 4 ke seingat saya, yang kamu akan ada pengkhususan dalam bidang engineering kamu sendiri kan. Ada yang bahagian elektrik, ada yang bahagian elektronik. Elektronik dia ada bahagian apa lagi? Mechanical yang lebih terkhusus kepada skop yang lebih kecil kan. Jadi masing-masing ada pengkhususan yang kamu akan dia khususkan untuk mempelajarinya dan kamu akan lebih detail dalam bab ataupun bidang kamu sendiri. Okey, macam bab civil dia payahlah nak bincang bab elektrik kan. Elektrik payahlah nak bincang bab mechanical. Tetapi masing-masing semua ada asas engineering. Jadi sama juga dalam bab agama sebenarnya. Tidak semua para ustaz ataupun ustazah ni, diorang ni menguasai semua disiplin ilmu agama itu. So dalam ilmu agama ni dia ada banyak. Dia ada ilmu bahasa Arab. Dia ada ilmu balaghah. Dia dalam balaghah tu termasuk dalam ilmu bahasa Arab lah. So dia ada ilmu hadis. So dalam bab hadis ada disiplin dia pula. Dalam bab fiqh ada disiplin dia pula. Kan dalam bab akidah ada disiplin dia pula. Kan. Jadi masing-masing ada bidang kepakaran masing-masing. Baik. So walau bagaimanapun mereka yang berada dalam bidang agama ni mereka mempunyai asas. Sekiranya mereka mempelajari pada awal pengajian mereka tetap ada asas. Macam saya sendiri, saya ada juga asas dalam bab syariah. So bagaimana kaedah nak mengistimbat hukum ataupun meletakkan suatu hukum itu. So itu juga saya pelajari. Sebab tu saya boleh share dengan kamu tentang kaedah asas fiqh ini. Baik. So itulah tujuannya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkanlah. Baik. So kita tengok definisi kaedah fiqh ini apa sebenarnya. So kalau kita perhatikan dari sudut bahasa, kaedah ni bermaksud asas. Ataupun asalnya lah.
Dan kalau kita tengok fiqhiyah ni, fiqhiyah ni maksudnya kefahaman. Okey, ataupun ilmu yang mendalam lah. Okey. So, kalau kita gabungkan kedua-dua tu, kaedah fiqh ni maksudnya dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Itu dari sudut bahasa. Okey, dari sudut bahasa Okey. Baik, kalau tengok pada slide yang berada di hadapan kamu itu, dia ada kaedah tu dia dah diberikan. Maksudnya kan, hukum kuli umum yang dipraktikkan di atas semua hukum juz'i untuk mengetahui hukum daripadanya. Okey. So, ada hukum yang mana hukum kuli ni umumlah, secara umum kan. So, contohnya asal sesuatu perkara adalah harus. Okey, dalam satu kaedah fiqh disebut al-aslu fil asya'i ibahatun. Okey, asal satu perkara itu dia adalah harus. Contohnya, kamu bermain bola sepak. Okey, secara umumnya, hukum secara umumnya, okey, dia adalah harus. Sehinggalah datang satu perkara yang boleh menjadikan dia haram. Contohnya apa? Bila permainan bola itu disertai dengan judi. Bila permainan bola itu dia melibatkan pada perkara-perkara yang membawa kepada haram yang lain. So, daripada situlah disebut sebagai hukum-hukum juz'i itu. Okey. So, itu secara umum lah yang Ustaz boleh sharekan supaya kamu analogi yang Ustaz rasa mungkin boleh memudahkan kamu lah untuk faham. Baik. So, itu sedikit berkenaan dengan hukum kulli yang dipraktikkan di atas semua hukum juz'i untuk mengetahui hukum daripadanya. Baik. So, fiqh itu adalah kefahaman. Okey, yang mana mengetahui sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang berbentuk praktikal dengan mendalam dan terperinci yang diambil daripada dalil yang terperinci. Okey. Baik. So, itu maksud fiqh. Manakala kaedah fiqh, dia adalah kaedah fiqh dalam perundangan Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam berkaitan kaedah-kaedah hukum. Tadi saya dah share pada awal perbincangan kita dalam pengenalan itu. So, ini adalah asas kefahaman yang perlu kita faham. Baik. So, seterusnya. Okay. Apa kepentingan kaedah fiqh ni? Dia sebagai sumber hukum dan juga hujah sokongan ataupun sandaran. Ya. Yang mana sandaran hukum ini dia melihat kepada mafsadah dan maslahah. Mafsadah ini keburukan, maslahah ni kebaikan ataupun kepentingan awam. Okey. So, bagaimanakah satu perkara itu dia menjadi mafsadah ataupun rosak? Okey, so ada sandaran hukum yang membuktikan bahawa benda itu membawa keburukan. Okey, bagaimana satu hukum itu ataupun satu perkara itu menjadi baik? Okey, ataupun menjadi penting kepada orang awam? Ada sandaran hukum yang disandarkan yang membuktikan bahawa satu perkara itu penting untuk masyarakat awam. Okey. Jadi contohnya lah, kan. Buat traffic light. Kan? Traffic light. Traffic light ni ada tak dalam nas Quran dan juga hadis? Secara khusus tidak ada. Tetapi melihat kepada kepentingan awam, maslahah itu, kebaikan orang awam, tanpa ada traffic light, maka dia akan membawa mudarat yang mana tidak ada aturan dalam jalan raya itu. Jadi dibangunkan traffic light itu untuk menjaga maslahah ataupun menjaga kepentingan awam ataupun kebaikan orang awam. Okey. Dan yang ketiga, penetapan hukum. Okey. Macam kes bayi tabung uji lah. Okey.
So, tak ada lagi hukum tentang bayi tamu uji sebelum ini, sehinggalah dibahaskan apabila isu itu timbul. Sama juga persenyawaan di luar rahim, kan, yang kita bincang sebelum inilah. Belum ada hukum sebelum ini. Kan. Jadi, datanglah kaedah-kaedah untuk membuktikan bahawa perkara itu harus ataupun haram. Baik. So, yang keempat, pentingnya kaedah fiqh ini, dia adalah untuk uh, menyelesaikan hukum semasa manusia. Yang mana hukum semasa ini pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, zaman ini mereka tidak ada satu uh, isu yang mana berlaku pada zaman kita. Zaman kita saja berlaku isu-isu yang mana saya contohkan sebentar tadi. So, bila berlaku isu-isu yang berlaku pada zaman ini yang belum ada hukum sebelumnya, maka inilah kaedah fiqh yang mana memberi jalan penyelesaian dalam persoalan isu tersebut. Ya, baik. So, ini beberapa kaedah asas fiqh yang akan dibincangkan pada pertemuan kita hari ini, insya-Allah. Baik. So, sebahagian ulama menggariskan 6 kaedah asas ataupun 6 kaedah asasi. Manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa terdapat 5 kaedah asasi. Jadi, menurut pandangan As-Suyuti, 5 kaedah asasi ini adalah pandangan yang paling masyhur. Okey. So, ini 5 kaedah asas fiqh. Okey, yang mana disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab beliau, yang mana inilah yang menjadi tunggak utama kaedah asas fiqh. Banyak lagi kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Tapi ini antara kaedah asasi. Okey, yang mana kita boleh fahami, kuasai dan pelajari insya-Allah, dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Yang pertama sekali, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan berdasarkan kepada niat ataupun objektifnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Okey. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dan yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran membawa kepada kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Okey, perkara yang memudaratkan dihilangkan. Okey, dan yang terakhir, al-adatul al-muhakkamah. Okey, adat dijadikan hakim. Okey, ataupun hukum lah. Baik. So, kita tengok satu persatu. InsyaAllah. So, semua dah bersedia lah, saya harap. Dan kamu jangan risau. InsyaAllah saya cuba terangkan semudah mungkin. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, kemusykilan, tolong boleh tanyalah nanti selepas berakhirnya kelas kita, insyaAllah. Baik. So, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan berdasarkan niat. So, kaedah ni dia menjelaskan apa? Menjelaskan bahawa segala perkara dinilai dengan melihat kepada matlamat akhir. Okey. Menilai ataupun dilihat kepada matlamat akhir. Itu kita kena faham. So, bergantung kepada niat kita lah segala perbuatan itu. Jadi, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf ni, dia terikat kepada apa yang dia niatkan. Jadi, kita nak buat sesuatu, kan? Kita akan tengok apa niat kita itu. Niat yang menentukan sama ada perbuatan itu dia mendapat pahala ataupun dosa. Kan? Secara mudahnya macam kamu belajar hari ni lah. Niat kamu belajar ni untuk apa? Ada perkara yang tak dapat pahala dosa ada. Kan? Belajar. Kenapa nak belajar? Sebab kena belajar. Belajar je lah. Kan?
Tapi kalau ditambah sikit belakang tu, aku belajar ni kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab aku nak lulus periksa saja. Nak faham dan nak dapat pahala. Kan? Maka dapatlah benda yang diniatkan tu. Jadi niat juga dia menentukan hukum halal ataupun haram satu perkara itu. Kan? So, dalam satu hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW kata, niyatul mu'min khairun min amalih. Okey, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Okey. So orang mukmin yang dia beribadah kepada Allah hanya seketika semasa hidupnya, dimasukkan ke dalam syurga kerana niat beriman kepada Allah selama-lamanya. Kan? So amalan tu sikit je. Kan? So niat dia tu ikhlas kepada Allah Ta'ala, okey, maka dia akan mendapat jaminan syurga dengan niat yang simple, okey, ikhlas saja, okey, dan beribadat kepada Allah hanya seketika, tapi dengan niat yang simple dan ikhlas itu, maka dia mendapat jaminan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kita tengok kaitan hadis tersebut yang saya bacakan tadi itu, ulama memberi pandangan bahawa seorang mukmin yang beribadat kepada Allah hanya seketika daripada usianya, namun Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga kerana niat untuk sentiasa beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam Quran dan juga hadis yang dibincangkan, menunjukkan bahawa niat dan tujuan ni serta semua amalan seseorang ni dia bergantung kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kan? So ayat itu memberi orang kata apa? Sandaran kepada kita bahawa setiap perbuatan kita itu mestilah ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas itu mestilah bertepatan juga dengan syarak, perbuatan ataupun sebarang inovasi yang kamu nak buat ataupun lakukan itulah. Okey. So perbuatan yang melibatkan ibadah niat ini dikira sebagai rukun lah. So kalau perbuatan yang bukan ibadah khusus, okey, kita dah belajar masa semester 1. Okey, dia ada ibadah umum, dia ada ibadah khusus. Suatu ibadah umum itu dikira ibadah, okey, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menepati beberapa perkara. Ini kita refresh baliklah. Sekiranya niat dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Contoh, kamu naik basikal, kamu main bola, kamu buat perkara-perkara yang bukan ibadah khusus. Okay? Ibadah khusus ni maksudnya dia ada syarat, rukun, sah, wajib. Okay? So macam solat tu lah. Itu adalah ibadah khusus. Dan Ustaz maklum yang kamu semua dah faham lah tentang perkara itu. Okay? Jadi kita kembali pada ibadah umum tadi kan. Dia mestilah niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dia mesti menepati syarak. Okay? Dia mestilah tidak meninggalkan perkara yang wajib. Maksudnya dia pergi jogging kerana Allah Ta'ala tapi subuh tak solat. Kan? Jadi dapatlah pahala tu tapi tidaklah sempurna kan. Sebab dia tak tunaikan perkara yang wajib. Seterusnya dia mestilah buat dengan bersungguh-sungguh. Ini 4 syarat untuk menjadikan satu amalan ibadah umum itu sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ibadah khusus, okey, perbuatan yang melibatkan perkara ibadah khusus di sini, niat dikira sebagai rukun. Contohnya kita wuduk, kita ada lafaz, kita ada niat. Kan? Salat kita ada niat. Puasa kita ada niat, haji kita ada niat, kan? Umrah kita ada niat, zakat kita ada niat. Jadi semua itu adalah ibadah khusus, okey, yang mana memerlukan kepada niat. Okey, manakala perbuatan yang melibatkan perkara muamalat atau munakahat,
niat menjadi penentu perbuatan tersebut, mempunyai niat amal ibadat ataupun maksiat. Baik, macam saya katakan tadi itulah. Baik. So, kalau kita tengok jelas dah dekat situ tentang huraian al-umuru bimaqasidiha. Okey. Yang mana dalam satu hadis disebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Tadi saya dah baca ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Seterusnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, niyatul mukmin khairun min amalih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Okey. So ini hadis yang famous lah. Okey, yang mana kita clear cut tentang hadis ini, kita pernah pelajari dan sentiasa diperingatkan tentang hadis ini. Betulkan niat kita dalam proses menuntut ilmu ini supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan memudahkan urusan kita ya. Baik. So kalau kita tengok hukum furuk hukum furuk ni hukum cabang lah. Contoh-contoh. Okey, sebagai contoh, seseorang memerah anggur dengan niat membuat cuka, maka hukumnya adalah harus. Sekiranya dia berniat membuat arak, hukumnya haram. Kan? Tu saya kata tadi tu. Asas satu perkara itu adalah harus. Dia nak perah anggur. Sebab apa nak perah anggur? Saja nak perah. Kan? Nak tengok apa hasil perahan ini. So lepas dapat hasil tu kamu nak buat apa? Kalau dia jadi arak, aku nak jual lah. Jadi bila macam tu dia sebut, maka haram lah hukumnya. Kan? Tapi kalau dia kata saja nak perah, nak tengok, buat eksperimen saja. Jadi nak tahu. So hukum dia haruslah. Okay? So air mutlak. Berniat untuk minum arak. Dia minum air Coca-Cola contohnya. Tapi dia anggap itu adalah arak. Maka hukumnya adalah haram. Okay? Buat rawatan moden. Niat untuk mendapatkan zuriat. Kan? So, haruslah dengan syarat. Macam mana kita bahaskan sebelum inilah. Sekiranya dia menggunakan sperm suami dia. Okay, sekiranya suami dia menggunakan ovum isterinya dan tidak menggunakan ibu tumpang dan sebagainya, maka harus. Okay, plastik surgery. Muka terbakar ni. Jadi, macam mana? Boleh tak boleh? Harus. Sebab apa? Tanpa plastik surgery yang dia buat, menyebabkan diri dia merasa rendah diri. Datang pula penyakit-penyakit lain, anxiety dan sebagainya kan. So, awet mayat untuk belajar perubatan. Okay, tapi perlu kepada kebenaran lah. Keluarga si mati kan. Guna haiwan untuk tujuan uji kaji pun harus. Okay. Baik. So, apa syarat-syarat niat ni kalau kita tengok? Okay. Sebelum saya nak teruskan kepada kaedah fiqh berikutnya. Yang pertama sekali, Islam lah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya dia boleh membezakan antara baik dan buruk. So, ada juga orang tak boleh beza baik buruk ni. Jadi, dia tu boleh dianggap sebagai seorang yang tidak mumayyiz. Berakal atau waras. Berakal atau waras. Dan mengetahui apa yang diniatkan. Dia mesti faham lah. Dia niat tu, dia kena faham. Kalau dia tak faham apa yang diniatkan, maknanya dia tak tahu apa yang dia buat lah. Ada juga orang macam ni. Kan? Yang terakhir, yang kelima, tidak membawa perkara yang menafikan niat. Okay? So, kalaulah dia berubah dan ternafi niat dia tu, dia kena betulkan niat dia balik lah. Okay, tengah-tengah dia buat projek itu kan. Satu kajian dia buat ke, inovasi yang dia buat tu ke, niat dia memang untuk baik. Tetapi niat dia untuk memudahkan masyarakat. Tetapi dalam proses dia buat kajian itu, hasil kajian yang dia peroleh adalah negatif. Tidak memberi kebaikan dan manfaat. Maka dia kena batalkanlah perkara itu. Sebab dia membawa kepada mudarat. Baik.
So itu sedikit yang saya boleh share tentang al-umuru bimaqasidiha. Saya mengharapkan agar para pelajar sekalian boleh memahamilah dengan baik. Seterusnya, kaedah fiqh yang kedua. Kaedah fiqh yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Baik. So kalau kita tengok kaedah ni dia membawa maksud sekiranya timbul keraguan yang datang kemudian setelah sesuatu itu diyakini, keraguan itu tidak diambil kira. Kita dah yakin lah, kan? Lepas tu keraguan datang kemudian. Keraguan itu tidak diambil kira. Sesuatu yang diyakini itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya, disebabkan oleh sebarang unsur syak atau keraguan kerana keteguhan terhadap sesuatu yang diyakini itu. Boleh faham tak ni? Perkara yang diyakini itu tidak mungkin dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripadanya. Okey. Kaedah ini juga dapat kita fahami bahawa seseorang yang meyakini sesuatu itu apabila ia mempunyai bukti sama ada melalui dalil atau panca indera. Contoh, saya bagi contoh lah kan. Ragu-ragu kentut semasa solat. Jadi dia duk rasa macam angin keluar. Kan? Tapi sekiranya tidak ada bau busuk atau bunyi kentut semasa solat, maka dia kena berpegang dengan keyakinan dia lah bahawa dia masih berwuduk. Itu hanya perasaannya sahaja. Dan dia boleh teruskan solat dia itu. Baik. So kalaulah dia lupa rakaat contohnya kan. Ini rakaat ke berapa? Rasa macam rakaat keempat. Tapi rasa macam 3. Jadi buat yang lebih. Tambahlah 1 rakaat lagi. Dan lepas tu tunaikan sujud sahwi. Sebab terlupa kan. Baik. So kalau kita tengok daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku telah hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Okey? So tinggalkan benda-benda yang timbul keraguan ini. Baik. Saya nak share sedikit tentang pandangan ataupun pendapat lah atau pandangan Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini. Baik, Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini ni beliau mengkelaskan kepada 3 jenis. Okey. Yang pertama, syak yang lahir daripada asal ataupun daripada sumber haram. Contoh, haiwan sembelihan yang diimport yang diragui disembelih oleh orang bukan Islam. Walaupun di negara itu terdapat pencampuran dengan orang Islam. Okey. So yang ni dia jenis syak yang pertama. Memang dia tahu dah sumber ataupun cara penyembelihan itu diragui, disembelih oleh orang bukan Islam. Yang kedua, syak yang lahir daripada dasar ataupun asalnya harus. Contohnya, air mutlak dalam bekas telah berubah, mungkin disebabkan oleh najis atau dah lama tidak digunakan ataupun tidak mengalir. Harus hukumnya bersuci dengan air tersebut dengan ijtihad bahawa asal air tersebut adalah suci dan tidak bernajis. Baik, syak yang lahir daripada sumber yang haram ataupun harus. Contohnya, seseorang yang berurusan dengan sekumpulan manusia yang majoriti sumbernya haram. Jadi, kalau kita tengok dekat situ,
maka individu yang tidak dapat memastikan sumber pendapatan yang diterimanya halal ataupun haram, maka urusan tersebut adalah harus. Namun makruh hukumnya kerana dibimbangi terjerumus kepada yang haram. So walau bagaimanapun, seseorang yang warak ni lebih digalakkan untuk memilih menjauhi urusan tersebutlah. Sebab apa? Takut mendapat sumber yang haram. Baik. So, kita tengok Kita tengok yang pertama Baik. Syak yang lahir daripada sumber yang haram. Baik. Dalam situasi ini, para pelajar sekalian, haiwan sembelihan diimport yang diragui disembelih oleh orang bukan Islam walaupun di negara itu terdapat percampuran dengan orang Islam. Baik. Dalam bab ni, kalaulah kita menemui bukti yang menyatakan perkara itu memang disembelih oleh orang bukan Islam, maka automatically dia adalah haram lah. Dan memang itu bukan syak lagi, memang kita dah tahu lah. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita kena selesaikan keraguan itu dengan kita melihat teks ataupun apa yang ada di bungkusan daging yang diimport tersebut. Contoh sekarang ni ada banyak syarikat-syarikat daripada India, daripada mana lagi? New Zealand dan sebagainya. Dia orang bawa masuk daging dia orang ke Malaysia. Okey. So kita tengok dekat plastik itu kan. Kalau ada halal, sertifikat halal dan halal sertifikat itu ataupun COP lah senang cerita, memang diiktiraf oleh JAKIM. So itu sebenarnya dah cukup menghilangkan ataupun dah cukup untuk boleh menghilangkan keraguan dalam hati kita sebenarnya. Jadi benda tu halal untuk kita makan. So buanglah keraguan itu. Tetapi kalau dia masih syak juga, masih ragu-ragu juga, kita kembali kepada hadis tadi ni. Tinggalkan apa yang kamu ragui kepada tidak kamu ragui. So clear kat situ. Okay. So clear lah kat situ. Kalau kamu masih ragu, tinggalkanlah. Jadi saya dalam bab ni saya cenderung kepada pandangan yang kedua tadi. Kalau dah ada cop halal apa semua, maka clear cut lah kat situ, makan je lah. Okay, kita dah usaha dah. Dengan kemampuan kita, takkan kita nak pergi tempah tiket flight, pergi ke negara India tu, pergi ke tempat penyembelihan kan. Itu bukan kerja kita. Kan? So, Islam tu tidaklah sampai tahap begitu. Okay. Dia samalah juga. Kamu pergi makan di kedai-kedai makan. Orang kata, dia orang ni tak solat lah, apalah semua kan. So takkanlah kamu setiap kali nak makan tu, kamu nak pergi tanya, kau dah solat tadi? Kan benda tu pelik. Kalau kamu percaya kepada rakan-rakan yang kamu yang sebut itu, kamu tak mau makan juga. Kamu atas diri kamu lah, kamu tak nak makan tu. Kan? Tapi selagi mana dia Muslim, walaupun dia tak solat, bukanlah kita nak mengharukan tidak solat itu. Kan? Tapi makanan, sumber penyediaan dia halal, maka halal lah makanan itu. Kan? Kehalalan makanan itu bukan dilihat kepada individu yang menyediakannya. Dia melihat kepada makanan itu sendiri. Baik. Clear dekat situ? Cumanya dalam bab seseorang yang warak, yang nak menjaga daripada perkara-perkara syubhah yang samar-samar ini, kita boleh buat pilihan. Kita boleh pilih untuk memilih orang yang kita yakini memasak untuk kita. Kita tahu dia orang yang soleh, orang yang baik. So, kita carilah orang begitu. Tetapi nak menjatuhkan hukum haram untuk dimakan orang yang tak solat. Dan kita pun tak tahu dia tu betul ke tak solat dan sebagainya. Jadi itu bukanlah cara Islam sebenarnya. Ya?
Tapi kalau kita nak cari yang orang yang soleh itu memang digalakkanlah. Okey, orang yang baik menyediakan makanan untuk kita. Baik. So yang kedua, syak yang lahir daripada dasar ataupun asal yang harus, ini pun samalah. Sama juga macam kita nak pergi solat di mana-mana. Okey, kita nak solat di tepi pantai, kita nak solat di mana-mana, kan. Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita ni, "Uish, tempat ni tak bersih lah." Kan. Tak bersih tu pada pandangan apa? Kan. Kalau secara zahirnya kita tengok kat situ hanya ada pasir saja. Pasir ni najis tak? Tak najis. So kita tolak pasir tu, kita solat kat situ lah. Sebab kita tak nampak pun najis secara zahir kat situ. Kan? Najis secara zahir ni maksudnya kita tak nampak tai kucing ke, kita tak nampak air kencing ke, kita tak bau kencing kat situ ke. So, itu sudah membuktikan bahawa tempat itu bersih. Jadi kita solat je lah kat situ. Sama macam kes air dalam bekas yang telah berubah lah kan. Kita pun tak tahu sebab apa dia berubah. Sebab tu disebut situ mungkin disebabkan oleh najis. Kan? Jadi kita pun tak tahu dia berubah sebab apa. Tapi kita tengok air tu masih jernih. Cuma dia warna kekuning-kuningan. Okay. Jadi dalam bab tu harus. Baik. So yang ketiga. Ini pun samalah. Sipolan. Dia berurusan dengan sekumpulan manusia. Yang majoriti sumber hukumnya adalah haram. Okay. Jadi dia tidak pasti sumber pendapatan diterimanya halal ataupun haram. Jadi apa hukumnya? Harus hukumnya berurusan dengan mereka ini. Sebab apa? Contoh saya bekerja di UiTM. Gaji saya dibayar oleh siapa? Dibayar oleh kerajaan. Dalam duit kerajaan ni, ada tak cukai-cukai arak, cukai-cukai tertentu yang lain lah, yang haram kan? Judi ke apa, ada? Ada dalam tu. Kan? Jadi sekarang ni, saya ni macam mana situasi dia? Adakah saya menerima duit haram? Tidak sebenarnya. Saya terima gaji atas dasar saya bekerja dengan kerja yang halal. Sebab sumber kerajaan peroleh itu adalah kerajaan. So tidak ada kena-mena dengan kita. Tidak ada kena-mena dengan kita. Dan dalam duit kerajaan itu pun portion-portion yang halal pun banyak. Bukan itu sahaja portion yang haram ni. Baik. So kalau dalam situasi ketiga ini, kalau dia sipolan tadilah, bimbang, maka dia boleh elakkanlah. Janganlah berurusan dengan orang begitu. Elakkanlah. Jadi dalam bab ni, kita jangan mewujudkan satu perkara yang boleh menimbulkan syok dalam hati sanubari kita. Sebab tu saya lebih cenderung kepada bila ada clear perkara itu, contohnya kita makan KFC ke, McDonald ke, minum air Starbucks ke, apa kan. Kalau ada halal, jakim, memang tidak ada pun sumber-sumber yang merujuk kepada haram, maka halal lah minuman itu. Saya berpegang kepada logo halal jakim itulah. Takkan kita nak meragui jakim. Walaupun ada sebagai orang menimbulkan keraguan terhadap jakim, selagi mana tidak membawa ataupun tidak dapat dibuktikan dengan perkara-perkara yang boleh meragukan kepada institusi halal jakim ini, maka kita berpeganglah bahawa benda itu halal. Kalau haram sekalipun, kita tak tahu dan kita tak ada kemampuan untuk memastikan perkara tersebut. Sebab kita berpegang kepada badan kerajaan yang diiktiraf dalam membuktikan perkara itu halal ataupun haram. Ya. Baik. So itu sedikit yang mana saya boleh share. Baik. Kita tengok sedikit tingkatan-tingkatan. Ada kategori tingkatan keyakinan ni sebenarnya. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, yakin. Yakin ni maksudnya keadaan kita tu teguh.
dengan pendirian kita itu. Dan kita tenang. Kita tak jadi gelabah. Kan? Betul tak betul ni? Aku risau lah. Tak. Dia tak timbul itu. Dia memang yakin. Ni memang halal. Jakim dah bagi halal. Halal. Kita pun makan. Itu yakin. Okay. So, tetap teguh dan tenang seseorang terhadap satu hakikat yang diyakininya. Okay. Yang diyakininya. Tanpa ada sedikit pun keraguan. Okay. Perkara yang berdasarkan keyakinan diterima sebagai dasar hukum fiqh. So, dia tidak ada apa-apa langsung keraguan. Okay. Saya katakan tadilah. Baik. Seterusnya. Bawah sikit pada yakin ni apa? Ghalabatul dhan. Okay, ejaan dia gha, lam, ba, ta marbutah, alif, lam, dha dan nun. Ghalabatul dhan. Okay, kalau kita tengok menurut Al-Allamah Abu Hilal Al-Askari, ghalabatul dhan ni ialah pengukuhan keyakinan terhadap salah satu daripada dua perkara. Okey. Yakni dia mengambil keyakinan dari salah satunya dan menolak yang satu daripadanya. So, kalau kita tengok setengah ulama menyatakan hukum ghalabatul dhan ini berada pada tingkat yang sama dengan yakin lah. So, ada sebahagian orang kata Starbucks ni tak boleh, Yahudi. So, duit dia pergi bla 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 haram kan. Satu pandangan lagi halal sebab sumbernya halal. Jakim kata halal. So, dia pilih daripada dua perkara tersebut. Okay. So, tidak ada sebarang masalah sebab dia ada keyakinan yang disandarkan kepada sumber yang betul. Yang ketiga, zan. Zan ni kalau ikut pengertian yang diberikan oleh Al-Hamawi, dia mendefinisikan kepada seseorang yang berada dan berhenti di antara dua perkara, di mana dia dapat meyakini dan menolak salah satu di antara kedua keadaan tersebut. Namun, keadaan yang tidak diyakini tersebut tidak dapat dibuang dan tetap wujud dalam hati dan perasaan. So, maknanya ada benda yang dia tak yakin tu, dia masih ada lagi keraguan itu. Kan? Zan itu. So, dalam konteks yang lain, ia juga membawa maksud sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran. Namun, tidak mencapai tahap keyakinan dan ghalabatul dhan. So, dia berat kepada yakin. Walaupun masih ada something yang meragukan dia. Jadi, maka keraguan yang berada pada tahap zan harus dibina hukum dan diterima. Okay. So, dia ada lagi. Tapi disebabkan dia ada sandaran hukum. So, dia cenderung kepada yakin. Seterusnya, syak. Okay. Syak ni bukan ejaan syak jerung tu. Alif, lam, shin, kaf. Yang mana merupakan keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap suatu perkara. So, dia bermaksud apa? Keraguan itu dia tak mampu dinyatakan dengan yakin yang mana lebih kuat. Okay. Dan dia memberi makna keadaan perasaan yang sama banyak antara keyakinan dan keraguan. Hak tadi dia lebih kepada yakin. Hak ni dia sama banyak. Okay. So, keraguan yang berada pada taraf syak ini tidak diterima dalam hukum fiqh. So, tak boleh. Tak diterima dalam hukum fiqh. Manakala yang terakhir adalah al-wahmu. Keraguan yang dialami oleh seseorang di mana antara dua keadaan lebih cenderung kepada yang lemah dan tidak kukuh. Lemah dan tidak kukuh. Okay. So, dalam konteks yang lain,
Waham ini boleh diertikan sebagai satu bayangan atau lintasan, okey, pada hati atau diri seseorang yang tidak kuat atau salah. Okey. So, keraguan yang berada pada tingkat waham ini tidak diterima dalam hukum fiqh. So, kita tak maulah. Okey, fiqh tak terima tentang perkara tersebut. Okey. Macam kentut tadi itulah. So, bila dia ada perasaan yang begitu, so maka dia tidak akan diterima dalam hukum fiqh sebab dia hanyalah sebagai waham sahaja. Okey? Baik. So, itulah sedikit berkenaan dengan isu al-yaqin la yuzalu bisyak. Okey. So, kalau dalam huraian-huraian yang telah saya berikan tadi itu, saya harap dapat memberi pencerahan lah kepada para pelajar sekalian tentang yakin, alabatul zan, syak dan juga waham tu sendiri ya. Baik. So, nanti kamu boleh ulang dengar kalau kamu tak dapat sepenuhnya insya-Allah. Baik. Seterusnya, kaedah yang berikutnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran mestilah dimudahkan. Baik. So, kaedah ni dia jelaskan tentang apa? Dia jelaskan tentang apabila terdapat satu kesusahan atau kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala amalan tersebut diringankan tidak seperti asalnya. Baik. So, daripada kaedah inilah maka terhasil semua hukum ruksah. Ruksah ni keringanan ataupun kelonggaran dalam syariat Islam. Baik. So, apa hikmah dia? Okay, hikmah dia menunjukkan bahawa syariat Islam ni dia dapat dilaksanakan oleh mukallaf. Mukallaf ni manusia yang telah dipertanggungjawabkan ke atas dia untuk menanggung dosa dan pahala. Okey, itu maksud mukallaf. So mukallaf ni dia orang yang berakal, dia muslim, dia memayyiz. Okey, itu adalah mukallaf. Dia baligh, okey. Itu adalah mukallaf. So bila ada ruksah ini dia akan memudahkan mukallaf itulah untuk dia melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Al-masyaqqah ni apa? Kesusahan lah, kesukaran. Dah dinyatakan kat situ juga. Okey. Baik. So, masyaqqah yang diberikan keringanan adalah bagaimana bentuk masyaqqah ataupun kesusahan yang diberi keringanan ni? Dia adalah satu kesukaran yang keluar dari garisan kesukaran biasa. Seperti kesukaran yang membawa kemudaratan mengikut penilaian syarak. Kita tak boleh lah kita rasa susah nak turun tangga, tak pergi solat Jumaat. Tak boleh lah. Sebab kita sihat. Illa, melainkan kita sakit pada masa tu. Tak boleh turun tangga. Lift rosak. Memang kita sakit. Kita patah kaki pada ketika itu. Maka menjadi ruksah kepada orang ini untuk tidak solat Jumaat. Dia solat Zuhur. Macam kes COVID dululah. Kan? Kenapa tak boleh di solat Jumaat? Sebab kes COVID meningkat, melonjak naik pada ketika itu. Maka al-masyaqqatu tajlibut taysir. Okey, ada kaedah lain berkenaan solat Jumaat tu. Kita akan tengok Baik. So kesukaran ini dia mesti melihat kepada penilaian syarak. Kita tak boleh nak bermudah-mudah pula. Kan? Tak boleh bermudah-mudah, tak boleh. So keringanan yang diberikan dalam kesukaran tertentu menunjukkan Islam ni dia memudahkan umat dia. Okey. Contoh. Okey, contoh. Faktor ruksah, faktor keringanan tu. Contoh bila kita musafir. So diharuskan untuk kita jamak dan qasar salat. Kita sakit. Okey, kita sakit. Contoh bila orang bedridden kan, tak boleh bangun. So dia kena solat juga, tapi solat dia tu solat dengan isyarat lah. Yang ketiga, terpaksa atau dipaksa. Okey. Kalau kau tak mengucap 2 kalimah syahadah ni,
aku tembak kau engkau. Contohlah kan. So kalau kau pergi solat Jumaat juga, kau akan jadi macam ni dan begitu. Tak boleh lah. Lupa, jahil, okey, kesukaran, okey, umumul balwa. Okey, baik kita tengok satu persatu. Kalau musafir yang diharuskan ini, orang bermusafir ni dia boleh mengambil beberapa rukhsah, iaitu qasar salat. Okey. Dia boleh menyapu khuf. Okey, khuf ni kan macam stokin tu, kulit tu, tersapu atas tu kan. Mesti sejuk contohnya kan. Ataupun dia musafir, dia boleh sapu khuf tu. Berbuka puasa. Dia boleh berbuka puasa kan. So dalam Quran tu dia kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat kan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Okey, so kalau kamu sakit ataupun berada dalam safar, bermusafir. Okey. So boleh jamak. Tadi qasar boleh, jamak pun boleh. Okey, itu rukhsah dalam musafir. Dalam sakit pula. Okey. Dalam sakit pula dia boleh tayamum. Dia boleh solat secara duduk. Okey. Dia boleh berbaring. So doktor lelaki melihat aurat perempuan semasa proses perubatan ataupun proses pengubatan. Ni kamu ingat tak kisah laki bini ustaz ustazah tu? Saya pun tak faham. Kalaulah belajar agama, biarlah belajar agama betul-betul. Ini masalahnya bila belajar agama, dia tak belajar tentang kaedah asas fiqh ini. Okey. So dalam bab ni, bila dia tak ada doktor perempuan, maka diharuskan doktor lelaki. Okey. Inilah guna kaedah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tetapi saya pun tak tahu dia orang belajar ke tak. Okey. So tinggalkan solat Jumaat ni saya katakan tadilah. Okey, berbuka puasa ataupun tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia kena gantilah. So mewakilkan orang lain untuk tunaikan haji dan melontar jamrah. So ni yang ada badal haji tu. Okey, dibenarkan lewat solat berjemaah ataupun solat Jumaat. Okey. Boleh minta orang lain tolong wudukkan, tolong tayamumkan. Okey. So ini antara rukhsah keringanan, okey, yang diberikan oleh syarak kepada mereka yang sakit. Okey, sebab apa? Bila sukar tu dia membawa kepada kemudahan. Okey, musafir ni sebenarnya penat. Bila kita musafir ni kita penat sebenarnya. Okey. Baik. So terpaksa atau dipaksa. Saya katakan tadilah. Kena ugut. Dipaksa dengan kekerasan, dengan kejam. Okey. So dan dia tak ada kemampuan untuk melawan pun. Okey. Dan tak mampu membantah sehingga boleh menyebabkan nyawa dia diancam dan juga harta bendanya diancam juga. So dalam bab ni dia diharuskanlah untuk buat perkara yang dipaksa itu. Contohnya macam saya katakan tadilah. Dia suruh makan khinzir sebagai contoh. Makan khinzir ni. Kan? So begitu juga diharuskan makan benda yang haram dalam keadaan kelaparan yang mengancam nyawa. Okey, dipaksa syirikkan Allah Ta'ala. Diharuskan tetapi hatinya masih tetap beriman ataupun mesti tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. So ada dalam situasi ini kan peristiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita berada dalam hutan dan memang tidak ada makanan yang lain, okey. So dalam bab ni diharuskan tapi dengan kadar yang bersesuaian lah. Bukanlah kita buat khinzir panggang dan sebagainya kan. Baik. So lupa. Okey. Yang mana seseorang tu dia lupa. Ataupun dia buat satu benda sehingga dia terlupa. Contohnya tak batal puasa sekiranya makan disebabkan terlupa.
So jahil ni dia wajib dihindarkan lah. Okey. Dan dia kena belajar lah. Contohnya bercakap dalam salat kerana jahil. Dia tak tahu. Kan? Contohnya tengah-tengah solat tu dia tengok handphone dia vibrate. So dia pun bawa keluar handphone dia tu, dia pun buka, baca WhatsApp tu. So tak boleh, batal solat. Tapi sebab dia tak tahu, maka solat dia sah. Okey, baik. Dia kalau dah tahu tak bolehlah buat kan. Baik, kesukaran serta umum al-balwa. Okey, kesukaran yang tidak dapat dielakkan. Contohnya apa? Okey. Dia ni termasuk jugalah kesulitan yang berlaku kerana terdesak atau tidak dapat dielakkan. Contohnya, dimaafkan sekiranya solat dengan najis yang tidak boleh dihindarkan. Seperti apa? Nanah daripada bisul ataupun penyakit cacar lah. Okey. Buang najis, menghadap ataupun membelakangi kiblat. So, yang ni kita tak tahu kan. Kan kita bina bangunan tu. Kan? Tapi kalau kita bina bangunan, kita jangan buat macam tu lah. Okey. So, duduk ketika musafir dalam kenderaan, kapal terbang, kereta api dan sebagainya lah. So, kalau kita travel kan. So, pakaian sutra oleh lelaki kerana sebab sakit ataupun berpenyakit. So, dia tak boleh pakai t-shirt cotton biasa ni. Jadi, masalah lah sikit kan. Baik. So, kekurangan. Okey. So, contohnya kekurangan ni dia boleh menyebabkan berlaku keringanan juga dalam melakukan perintah Allah Azza wa Jalla ni. Contohnya, kanak-kanak dan orang gila lah. Dia orang ni tidak ditaklifkan. Okey. So, wanita tidak wajib solat Jumaat, tidak wajib berperang, tidak wajib membayar jizyah. Okey, tanggungjawab wanita ni dia lebih ringan. Lebih ringan. Baik. So, itulah maksud kaedah fiqh dan juga contoh-contoh yang saya boleh berikan kepada para pelajar sekalian. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Baik. Ad-dararu yuzal. Okey. Tadi saya lupa nak sebut tentang dalil. Okey. So ada sebut tentang dalil tadi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okey. So ada kemudahan So yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu dalil Quran. Allah mengendakkan kepada kamu kemudahan wala yuridu bikumul usra. Tidaklah Allah itu mengendakkan kepada kamu kesusahan. Baik. So kita tengok dararu yuzal, sebarang kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okey. So kaedah ni dia membawa pengertian bahawa kemudaratan berlaku. Bila kemudaratan berlaku, dia wajib dihilangkan. So, kerosakan atau kemudaratan ni dia wajib dihilangkan. Sama ada dia berkaitan dengan hak umum ataupun khusus. Okey. Hak umum ni maksudnya masyarakat ataupun individu lah. Contohnya dalam Al-Quranul Karim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah Azza wa Jalla menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Okey. So, itu antara dalil yang menjadi sandaran wujudnya kaedah ini. Sama juga, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Sama juga dalam Quran yang dinyatakan di hadapan kamu, anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Okey. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ini dari Quran lah. So contoh dalam hadis yang lain Nabi sebut,
Rasulullah melarang jual beli berdasarkan tipu. Okey? So gharar, penipuan. So sekarang ni pembelian online ni banyak berlaku penipuan. So sama jugalah hisap rokok, vape, shisha, Bitcoin. Sebab apa? Boleh memudaratkan. Okey? So uh, dalam hadis Nabi yang saya share kepada kamu tadi, Rasulullah melarang jual beli berdasarkan tipu. Baik. So kalau kita tengok kaedah-kaedah asas yang mana kita bincangkan itu, dia merupakan salah satu penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan, seperti mana yang saya akan share kepada pelajar sekalian. So kalau kita tengok pecahan kaedah ini, ad-dararu yuzal ini, yang pertama sekali kita kena menjauhkan kemudaratan yang bermula dari permulaannya. Okey? So ini kaedah-kaedah fiqh. Okey, pecahan daripada kaedah darurul yuzal ni, dia ada pecah-pecahan kaedah yang lain. Okey? Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. So yang pertama sekali kita kena menjauhkan kemudaratan yang bermula daripada permulaannya. So contoh macam vape. Kita dah tahu dah daripada awal lagi. Jadi janganlah mula beli. Kan? So wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan. Okey? Ad-darur yuzal. Darur wala dirar, ad-darur yuzal. Okey? Kemudaratan atau bahaya mesti dihapuskan. Okey? Mesti dihapuskan. So wajib untuk kita menghilangkan ni kemudaratan ini. Okey? So daripada dua bentuk tersebut, okey, dua kaedah tersebut, maka kita kena menghilangkan segala bentuk kemudaratan. Dan juga kita hendaklah menolak kemudaratan ini menurut kemampuan kita. Okey. Yud'afu biqadaril imkan. Okey. Kemudaratan dibendung menurut sekadar yang mungkin ataupun menurut kemampuan kita lah. Bagaimana kita boleh elakkan. Contoh macam kes orang hisap rokok kan. Dia dah hisap rokok lama. Dan kalau nak berhenti terus bahaya untuk diri dia. So dia kena kurangkan. Jangan sebab dia nak hilangkan mudarat rokok tu, dia berhenti terus dan mendatangkan mudarat yang lebih teruk daripada dia. Tak boleh. Dia kena step by step. Okey. Baik. Jadi betapa Islam ni dia mementingkan tentang menghilangkan mudarat ini kepada hamba-hamba dia. So kita hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dalam Islam, dia menitik beratkan perkara sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Baik. So macam kita ada history keluarga ada kecil manis dan sebagainya kan. Jadi bila kita ada history keluarga ada kecil manis dan sebagainya, maka kita kena elakkan makanan-makanan yang manis yang membawa kepada kecil manis tu lah, diabetes tu. Kan? Jadi kita kena bersedia dengan cara kita mengelakkan makanan-makanan tersebut supaya kita tidak terkena kecil manis ataupun diabetes. Okay, diabetes ni ada dua kan. Satu type A dan type B kan. Yang mana kalau yang teruk ni dia akan cucuk lah insulin tu. So kalau yang cucuk insulin tu lagi bahaya lah sebenarnya. Kan? So berbanding yang dia boleh kontrol dan sebagainya, dia boleh seimbangkan kadar gula dalam darah dia tu. Baik. So alhamdulillah, dan yang terakhir sekali kita tengok al-adatu muhakkamah. Adat dijadikan sebagai hukum. Baik. So kaedah ni dia mau maksud apa? Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum
ataupun adat menentukan hukum. Maka para ulama menetapkan bahawa uruf ni ialah adat kebiasaan lah, merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas. Okey. Namun jika adat itu bercanggah dengan nas, maka ia ditolak. Okey. So, hukum yang berlandaskan kebiasaan orang lama ataupun turun-temurun lah. Okey. Tapi norma tu dijunjung oleh kelompok masyarakat. So, masyarakat semua memahami dan menjiwai norma tersebut. Okey. Jadi, adat kebiasaan ni dia boleh dijadikan sebagai hukum. So, para ulama' dia menetapkan bahawa uruf ini adalah salah satu daripada sumber hukum dalam ketiadaan nas. Okey, kita tengok dua klasifikasi ataupun dua jenis uruf. Uruf ni adat kebiasaan lah. So, uruf perkataan, adat yang berbentuk perkataan yang mana ia mudah dan cepat difahami. Okey. Uruf perbuatan, adat yang berbentuk perbuatan yang selalu dilakukan oleh orang ramai. Okey. Contohnya perkataan-perkataan yang berbaur hina ataupun lucah dan sebagainya, dalam masyarakat kita, kita dah faham dah. Ada perkataan-perkataan tertentu yang menunjukkan perkara itu salah dalam masyarakat kita. So, kita tak bolehlah sebut. Bila sebut itu, maka akan jatuh hukum. Boleh menjadikan dia sebagai hukum ke atas diri kita. Kan? Contohnya perkataan anak haram. Kan? Anak haram mengikut uruf orang Melayu ni, bila sebut anak tidak sah taraf lah. Kan? So bila kita sebut itu, dia seolah-olah menghina orang lain. Dan bila menghina orang, dia boleh menjatuh kepada hukum haram. Okey? Baik. So, itu sedikit So dalam hadis riwayat Bukhari, apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai baik, maka ia adalah baik di sisi Allah Azza wa Jalla, dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nas yang meletakkan al-adatu al-muhakkamah sebagai satu nas. Sekiranya tidak ada nas yang jelas daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mestilah adah muhakkamah ini ataupun adat kebiasaan ini dia tidak bertentang dengan syarak. Okey. Baik. So, kita tengok adat didahulukan andai tidak berkaitan dengan syarak. Okey. So, ada juga orang bertanya kan, bagaimana sekiranya berlaku pertentangan di antara uruf dengan syarak? Uruf ni adat setempat lah. Contohnya, adat didahulukan dalam hal, keadaan atau perkara yang tidak berkaitan dengan syarak. Contohnya, seseorang bersumpah tidak makan daging. Ia dikira tidak melanggar sumpahnya, okey, jika makan ikan walaupun Allah menyebutnya sebagai daging. Okey, contoh yang berikutnya. Seseorang bersumpah tidak akan duduk di atas tikar. Ia tidak dikira melanggar sumpahnya sekiranya duduk di atas tanah walaupun Allah menyebut bumi sebagai tikar ataupun hamparan. Okey. So, contoh yang berikutnya. Yang ni adat didahulukan lah. Yang ni contoh adat didahulukan. Tidak pakai kasut semasa berada dalam rumah. Okey. Yang ni tak berkaitan dengan syarak pun. Okey. Menutup pintu dan tingkap semasa maghrib. Okey. Ini juga adat juga kan. Adat kita kan. So, dalam bab ni, kita boleh dahulukan adat. Sebab dia tidak berkaitan dengan syarak. Okey. Macam tak pakai kasut tu lah. Dia tak berkaitan dengan syarak pun. Tetapi kita kena dahulukan dia. Sebab dia telah menjadi kebiasaan. Dan juga benda tu baik. Dia tidak salah. Bila tak pakai kasut ni, dia jaga kebersihan dan sebagainya kan. Begitulah. Tutup pintu dan tingkap semasa maghrib. Dia tak ada satu nas yang clear cut. Mesti tutup pintu dan tingkap waktu maghrib. Tetapi kenapa adat itu menetapkan sedemikian? Sebab di Malaysia ni ada nyamuk. Ada binatang-binatang yang masuk. Kemungkinan kita tidak sedar dan sebagainya pada waktu malam. Okey. So, antara adat dengan syarak.
Okey, mana satu nak didahulukan sekiranya ada adat berikut. Contohnya, tidak makan inai bagi orang lelaki Melayu kerana ia bertentangan dengan Islam. So, inai ni haram bagi orang lelaki. Okey, untuk dipakai, melainkan pada rambut lah. Baik. So, syarak kata tak boleh. Tapi adat duk buat. Kita kena dahulukan syarak. Okey. Orang Melayu, adat orang Melayu ni pakai sutra bagi orang lelaki. Adat orang Melayu. Tapi syarak kata tak boleh. Kita kena dahulukan syarak dalam bab ni bagi orang lelaki. Okey. Merenjis air mawar semasa bersanding. Kerana dia adalah adat Hindu yang datang. Okey. Jadi syarak tidak membenarkan sebab dia membawa pada unsur ritual. Contohnya, unsur ritual. Okey. So, sekarang ni macam tadi saya katakan kan, bersumpah tak makan daging dan sebagainya. Okey. Jadi kalau dia tak makan daging sekalipun, dia tak adalah sebarang isu pun sebab dia sendiri yang pilih benda tu. Dan dia tidak menyatakan bahawa daging tu sebagai benda yang haram untuk dia makan. Kan? Cuma mungkin dia tak makan atas faktor dia sendiri memilih untuk perkara itu. Okey. Baik. So, kalau dalam situasi makan daging tadi, seseorang bersumpah tidak akan makan daging. Ia tidak dikira melanggar sumpah sekiranya makan bangkai. So, dalam perkara ni, bangkai tak boleh makan lah. Dia kena dahulukan syarak lah. Okey. So, dalam bab ni kita kena faham aspek hukum terlebih dahulu, aspek syarak terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Contohnya, silang kaki, duduk di bendul, pintu dan sebagainya. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak membenarkannya. Hakikatnya, kita kena melihat kepada syarak terlebih dahulu. Okey. Kalau perkara tersebut dia melanggar syarak, maka kita kena dahulukan syarak lah. Okey. Tapi kalau benda tu, contoh macam silang kaki kan. Silang kaki ni kita nak dahulukan adat ke syarak? Silang kaki ni lebih kepada adat. So, adat melihat bahawa bila silang kaki itu menggambarkan ketidaksopanan. So, kita jangan buat lah. Okey. Contohnya orang perempuan duduk di bedul pintu. Kan? So, dari segi adabnya baik ataupun tidak. Kalaulah dia mencari adat orang Melayu kita ini, okey, maka kita elakkanlah perkara tu. Tapi kalau dia membawa kepercayaan, contohnya duduk di benda pintu menyebabkan lambat kahwin. So tak boleh lah. Salah lah perkara tersebut. Itu perkara yang khurafat. Okey, kena elakkan. Baik. So, dalam bab ni kita kena fahamlah mana nak didahulukan, mana nak didahulukan syarak ataupun adat. Okey? Baik. So, kesimpulannya, kalau kita tengok Islam ni dia adalah agama yang memudahkan umat dia lah. So, ruang ijtihad sentiasa terbuka selepas kewafatan Nabi SAW atas kaedah-kaedah fiqh Islam yang fleksibel. So, bila berlaku perubahan masa, tempat dan zaman itu, maka prinsip-prinsip fiqh Islam ni dia diguna pakai untuk memudahkan umat Islam itu sendiri. Baik. So, kalau kita insyaAllah nanti kita akan sentuh pada bab berikutnya, iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam menangani isu kontemporari sains dan teknologi. So, ini pun dah ada dah pembentangan-pembentangan yang mungkin kamu telah lakukan. So, kita ada lagi bab yang berikutnya iaitu ijtihad dan fatwa isu kontemporari. Okey. Itu pun kita akan sentuh nanti insya-Allah minggu ke 12 nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu untuk kita punya perbincangan pada hari ini. Dan last kali nanti kita akan sentuh bab etika Islam dalam sains dan teknologi insya-Allah. Baik, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan sebelum itu kita ada soalan yang boleh
kamu jawab nanti dalam kamu punya kelas, insya-Allah. Soalannya adalah, okey, saya harap kamu boleh bersedia. Okey, bincangkan uh, contoh-contoh adat yang wujud dalam masyarakat Melayu Muslim, dan cuba kelaskan adat-adat tersebut, sama ada nak didahulukan pandangan adat ataupun nak didahulukan pandangan syarak. Okey. Jadi nyatakan, saya minta setiap orang memberi 3 lah bentuk adat, yang mana adat tersebut kamu boleh search, dan juga kamu nyatakan sama ada nak didahulukan pandangan adat tersebut ataupun pandangan syarak, dan nyatakan sebab musababnya, supaya saya dapat melihat kefahaman dalam kamu memahami al-'adatu al-muhakkamah. Itu soalan yang saya boleh berikan kepada para pelajar sekalian. Dan itu saja setakat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.